Isu Feng Chao ini belum selesai. Mari, Feng Chao, duduklah dulu. Apa itu SF Express dan syarikat lain? Kamu semua berdiri. Dengar saya cakap. Sejak pengumuman charge pada 27 April, Feng Chao diserang orang ramai lebih dari setengah bulan. Beberapa hari yang lalu, akhirnya mereka mengambil langkah mundur dan meminta maaf, mengatakan mereka akan lanjutkan masa percuma dari 12 jam ke 18 jam. Selama setengah bulan ini, itu satu gelombang selepas satu. Pusingan pertama, Feng Chao mengumumkan charge. Netizen meluahkan kemarahan. Feng Chao kata mereka terima dengan rendah hati dan tak ubah keputusan. Pusingan kedua, Persatuan Pemilik Harta di pelbagai kawasan perumahan. Serangan itu agak tegas, terus memutuskan bekalan elektrik peti penghantaran, sementara Feng Chao mula berpura-pura menderita. Keluarga, saya juga tidak mudah jika kalian mengambil bungkusan dalam masa 2 jam. Bolehkah saya memberikan 2 yuan sebagai hadiah? Namun, hasilnya, orang ramai tidak menerima. Lebih daripada 70 kawasan perumahan di seluruh negara terus memboikot Feng Chao. Saya sangat sukar. Dalam pusingan ketiga, Feng Chao menjadi cemas. Saya sudah membayar yuran masuk yang tinggi. Jika kalian memboikot peti saya dengan memutuskan bekalan elektrik, itu adalah pelanggaran kontrak. Tetapi masalahnya, di Shanghai ada sebuah kawasan perumahan, satu surat terbuka dengan tegas menjawab bahwa Feng Chao walaupun lemah tetap merupakan pemimpin industri. Siapa yang lemah? Adakah ada yang lebih lemah daripada kami? Itu adalah sesuatu yang tidak wujud. Jika kamu tidak mengubah, kami tidak akan menggunakannya. Dalam pusingan keempat, China Consumer Association dan State Post Bureau akhirnya bersuara, Feng Chao, mari, datanglah, minum teh. Hasilnya, setelah minum teh, Feng Chao mengakui kesilapan dan berkata, panjangkan masa percuma dari 12 jam kepada 18 jam. Semua orang jangan buat bising. Setelah beberapa pusingan, ada yang berkata, sebenarnya ketidakpuasan terbesar saya bukanlah tentang charge Feng Chao. Walaupun mereka tanpa memberitahu telah memasukkan bungkusan saya ke dalam peti Feng Chao, tanya saya tentang charge. Masalahnya, yang buat ini syarikat penghantaran. Feng Chao hanyalah sebuah peti logam. Kenapa ini jadi tanggungjawab mereka? Bagaimana dengan kemunculan peti penghantaran? Siapa yang paling gembira? Pelbagai syarikat penghantaran telah meningkatkan kecekapan penghantaran mereka dengan peti penghantaran. Inilah situasinya, Feng Chao yang dipersalahkan, tetapi syarikat penghantaran yang mendapat keuntungan. Setelah semua ini, semua orang salah sasaran. Syarikat penghantaran yang sepatutnya dipersalahkan bersembunyi di belakang dan ketawa. Kenapa ketawa? Jangan berlagak dengan saya. Kalian semua syarikat penghantaran, tolong tunjukkan sikap yang betul. Ada yang bertanya, bolehkah semua bungkusan dihantar terus ke pintu rumah? Lagipun, begitulah yang dikatakan oleh penghantaran. Keluarga, walaupun semua penghantaran dihantar ke pintu, kos penghantaran akan meningkat dan penghantar tidak mudah. Kedua, Anda boleh teka siapa yang akhirnya membayar kos tambahan ini? Jadi, wahai syarikat penghantaran yang berdiri ini, renungkanlah. Anda telah mengubah perkhidmatan penghantaran menjadi perkhidmatan logistik dan pandai melepaskan tanggungjawab. Sudah tentu, ada juga yang berkata, bolehkah kita meletakkan iklan? Ahli Feng Chao boleh melangkau iklan. Jika tidak, Anda perlu menonton selama 60 saat sebelum mengambil bungkusan. Keluarga, saya akan memperkenalkan Anda kepada IQIYI. Bagaimana? Ia nampak sesuai untuk Anda. Begitulah cara untuk menjadi popular. Ingat untuk suka dan ikuti.